Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di sekolah baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Ustaz tak dengar lah. Apa khabar adik-adik? Alhamdulillah. Ustaz harap semoga adik-adik semua dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk kita mengikuti program kita pada hari ini, iaitu program Kafah di Hijrah. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak ajak adik-adik semua menadah tangan, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga adik-adik semua dibukakan hati dan fikiran untuk menerima ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak kenal maka tak cinta. Bersama saya, Ustaz Amirul Aizam ataupun Ustaz Aizam yang akan mengajar adik-adik semua subjek Asas Tilawah Al-Quran tahun 5 pada hari ini di program Kafah di Hijrah. Adik-adik yang Ustaz kasih sekalian, bersama dengan Ustaz ada sekeping gambar. Gambar apa ya adik-adik? Apa dia? Ustaz tak dengar lah. Ya, gambar matahari. Apa fungsi matahari pada kita adik-adik? Apa dia Ashraf? Menerangi cahaya. Ya, matahari mengeluarkan cahaya untuk menerangi bumi. Kalau adik nak tahu, matahari juga sangat baik untuk tumbuh-tumbuhan. Kerana tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis daripada matahari. Matahari juga banyak manfaatnya kepada manusia. Kerana apa? Matahari telah membantu manusia untuk manusia melakukan rutin harian seperti biasa. Adik-adik boleh bayangkan tak kalau kita melakukan pekerjaan ataupun kita pergi sekolah dalam keadaan gelap? Adik-adik boleh tak buat kerja? Mesti tak boleh kan? Jadi, betapa pentingnya cahaya daripada matahari ini kepada kita. Adik-adik nak tahu, cahaya dalam bahasa Arab adalah nur. Tapi hari ini, Ustaz bukan nak ajar adik-adik bahasa Arab. Ustaz nak ajar adik-adik Asas Tilawah Al-Quran tahun 5. Adik-adik, apa kaitannya nur tadi ataupun cahaya dengan tajuk kita pada hari ini? Apa dia adik-adik? Adik-adik boleh teka tak? InsyaAllah, Ustaz akan berkongsi dengan adik-adik mengenai surah An-Nur ayat 21 sehingga 26. Sebelum kita pergi lebih jauh, alangkah eloknya kalau kita bersama-sama mendengar alunan ayat suci Al-Quran, surah An-Nur ayat 21 hingga 26. Ustaz nak adik-adik semua dalam keadaan fokus, kalau boleh, ajaklah siapa-siapa je yang bersama dengan adik sekarang, turut baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Alhamdulillah. Adik-adik dah dengarkan tadi bacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 21 sehingga 26. Sekarang Ustaz nak berkongsi serba sedikit mengenai surah An-Nur yang tadi kita dengar tadi. Surah An-Nur merupakan surah yang ke-24 daripada 114 surah. Surah An-Nur terdiri daripada 64 ayat. Surah An-Nur juga merupakan antara golongan surah-surah Madaniyah ataupun surah yang diturunkan di Madinah. Adik-adik, menarik kan? Surah An-Nur ini juga banyak menceritakan tentang perihal-perihal kemasyarakatan dan juga hal ehwal rumah tangga. Adik-adik, sebentar tadi kita ada mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 21 sehingga 26. Kalau adik-adik perasan, ada beberapa kalimah ataupun perkataan yang kita perlu beri penekanan pada pembacaannya. Kalau adik-adik nak tahu, adik-adik tunggu sebentar. Jangan pergi ke mana-mana. Kita berjumpa selepas ini bersama siapa? Bersama Ustaz Aizam. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Aizam, dalam rancangan Kafah di Hijrah. Saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik kerana adik-adik masih lagi bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah. Teruskan semangat tu adik-adik. Sebentar tadi, Ustaz ada janjikan dengan adik-adik yang mana Ustaz nak berkongsi dengan adik-adik beberapa kalimah yang kita perlu beri penekanan kepada pembacaannya. Tapi sebelum itu, Ustaz nak ajak adik-adik bersama-sama dengan Ustaz untuk membacakan ayat suci Al-Quran surah An-Nur ayat 21 dan 22. Ustaz nak adik-adik semua bersedia bersama dengan Al-Quran masing-masing. Kalau boleh, ajaklah ayah ke, ibu ke ataupun siapa-siapa saja dengan adik-adik yang ada dengan adik-adik sekarang untuk membacakan ayat Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Okey, adik-adik dapat ikut? Kita ulang sekali lagi. يا أيها الذين
آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Okey, adik-adik boleh ikut Ustaz? Kalau boleh ikut, kita teruskan ayat yang seterusnya dengan Ustaz. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Kita ulang lagi sekali. والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Semoga bacaan adik-adik tadi diberikan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Adik-adik yang dikasihi sekalian. Kalau adik-adik perasan tadi, dalam bacaan kita ada beberapa kalimah yang kita perlu beri penekanan kepadanya. Adik-adik, contohnya adalah kalimah bil fahsya'i. Adik-adik tengok betul-betul. Ustaz ulang lagi sekali kalimah ni. Bil fahsya'i. Kalau adik-adik perasan, ada apa yang lain dekat dalam kalimah ni? Apa dia adik-adik? Ada baris panjang. Dekat mana? Dekat huruf A, dekat huruf alif. Okey, kita tengok potongan ayat yang lain. Okey, kita tengok potongan ayat yang lain. Wal yasfahu ala. Lagi sekali. Wal yasfahu ala. Okey adik-adik. Adik-adik perasan tak? Apa kelainan yang adik-adik nampak daripada ayat-ayat lain? Apa dia? Adik-adik nampak ada baris mat ataupun baris panjang pada huruf waw. Okey, baiklah adik-adik. Al-Quran itu indah adik-adik. Kita boleh baca dia dalam keadaan berlagu. Ada kalanya ada di antara ayat-ayat itu dibaca dalam keadaan panjang dan juga pendek. Adik-adik. Kalimah-kalimah yang Ustaz tunjukkan tadi merupakan contoh bacaan yang perlu kita baca panjang dan ada kalanya kita perlu baca pendek. Baiklah adik-adik. Adik-adik rasa hukum tajwid apakah yang Ustaz akan kongsikan dengan adik-adik pada hari ini? Kalau adik-adik nak tahu, adik tunggu dekat situ, duduk diam-diam, jangan pergi ke mana-mana. Kita berjumpa lagi selepas ini bersama dengan Ustaz Aizam dalam program Khafa di Hijrah. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Aizam dalam rancangan Khafa di Hijrah. Sebentar tadi Ustaz ada tanyakan adik-adik mengenai apakah hukum tajwid yang kita akan belajar pada hari ini berdasarkan ayat-ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi. InsyaAllah hari ini
Ustaz akan berkongsi dengan adik-adik mengenai hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Adik-adik, mungkin ada di antara adik-adik ataupun ada di kalangan adik-adik pernah belajar ataupun pernah mendengar mengenai hukum tajwid ini. Hari ini Ustaz akan sekali lagi menerangkan kepada adik-adik mengenai hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Okey, baiklah adik-adik. Ustaz akan menerangkan mad wajib muttasil dulu. Mad wajib muttasil dari segi bahasa adalah bersambung. Bersambung adalah pengertian dari segi bahasa bagi hukum mad wajib muttasil. Adik-adik nak tahu kaedah pembacaan hukum mad wajib muttasil? Senang je adik-adik. Caranya adalah apabila huruf mad iaitu huruf alif, waw dan juga ya yang mempunyai baris bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Adik-adik nak tahu contoh dia macam mana? Contohnya adalah dengan kalimah bil fahsya'i. Saya ulang lagi sekali. Bil fahsya'i. Okey, bagi kalimah ni adik-adik tengok betul-betul, adik-adik buka mata adik betul luas. Adik-adik tengok dekat ayat ni ada huruf mad iaitu huruf alif dan di atasnya ada baris. Baris apa tu? Baris panjang ke? Kalau adik-adik nak tahu, ustaz gelarkan baris tu baris yang berombak. Adik-adik tengok betul-betul baris tu. Ada nampak macam air yang berombak tak? Ada. Okey, ustaz gelarkan baris berombak. Tapi adik-adik tak boleh gunakan istilah tu dalam peperiksaan. Tak kiralah peperiksaan lisan ke ataupun peperiksaan bertulis. Okey, kita masuk semula dengan tajuk kita pada hari ini. Huruf mad tadi yang mempunyai baris bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, dalam satu kalimah. Okey, baiklah adik-adik. Kadar bacaannya pula adalah sebanyak 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Bukan rakaat ya adik-adik. Rakaat untuk solat. Tapi harakat untuk bacaan Al-Quran. Ustaz tahu kadang-kadang ada yang keliru di antara rakaat dengan harakat. Okey, baiklah adik-adik. Kita masuk pada hukum yang kedua iaitu hukum mad jaiz munfasil. Hukum mad jaiz munfasil dari segi bahasa ialah berasingan. Berasingan. Macam mana cara untuk adik mengenal kalimah itu adalah kalimah hukum mad jaiz munfasil? Caranya mudah sahaja adik-adik. Adik-adik tengok apabila huruf mad iaitu alif, waw dan juga ya yang mempunyai baris. Baris apa adik-adik? Baris yang berombak Ustaz cakapkan tadi bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Kalau mad wajib tadi 1 kalimah, mad jaiz 2 kalimah. Okey, adik-adik boleh faham? Kita tengok contoh bagi hukum mad jaiz munfasil. Okey. Ustaz bacakan. Wal yasfahu ala. Okey. Saya ulang lagi sekali. Wal yasfahu ala. Lagi sekali. Wal yasfahu ala. Okey, kalau adik-adik tengok betul-betul dalam kalimah ini pada huruf waw iaitu huruf mad, pada huruf waw tersebut ataupun huruf mad tersebut ada baris yang berombak. Seperti yang Ustaz cakapkan tadi, baris yang berombak. Selepas itu huruf mad yang baris berombak tadi bertemu dengan huruf hamzah. Ada tak huruf hamzah? Ada. Huruf hamzah terletak pada huruf alif. Kalau adik-adik nak tahu, mereka ni bertemu dalam 2 kalimah. Wal yasfahu kalimah yang pertama, ala adalah kalimah yang kedua. Adik-adik jelas? Dan kadar bacaannya adalah 2, 4 ataupun 5 harakat. 2 bagi bacaan cepat, 4 bagi bacaan sederhana dan 5 bagi bacaan tertil. Adik-adik jelas? Adik-adik jelas? Alhamdulillah. Okey, baiklah adik-adik. Sekarang Ustaz ada beberapa potongan ayat untuk diajukan kepada adik-adik. Ustaz nak adik-adik
bagi jawapan kat Ustaz, apakah hukum tajwid bagi kalimah tersebut? Ustaz bacakan potongan kalimah, kemudian Ustaz nak adik-adik jawab. Apakah hukum tajwid pada kalimah ini? Yang pertama, as-sama'u. Okey, as-sama'u. Apa hukumnya adik-adik? Apa hukumnya? Ashraf, nak pergi mana tu? Jawab dulu soalan Ustaz. As-sama'u. Hukum apa tu? Hukum mad wajib muttasil. Macam mana kita nak kenal bacaan itu mad wajib muttasil? Dengan huruf mad, iaitu huruf alif dekat kalimah ni bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Tadi Ustaz ada cakap kan, huruf mad tu berbaris. Tapi sebenarnya tak, huruf mad tak berbaris. Huruf mad ada tanda, iaitu dikenali sebagai tiwal. Okey, baiklah adik-adik. Kita pergi ke potongan ayat yang seterusnya. Intaliqu ila. Saya ulang. Intaliqu ila. Apa jawapannya adik-adik? Mad jaiz munfasil. Macam mana kita nak kenal? Dengan cara huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kali kalimah ataupun perkataan. Intaliqu ni satu perkataan, ila ni satu perkataan. Jadi kalau adik perasan, dekat huruf mad ni ada tanda panjang ataupun lebih dikenali sebagai tiwal. Tiwal ni adik-adik yang Ustaz cakap tadi tu, baris yang berombak. Itulah dia tiwal. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita pada petang ini. Baiklah adik-adik, Ustaz nak bagi adik tugas. Apa tugas tu adik-adik? Okey, jikalau adik ada kelapangan masa, adik minta ibu ataupun ayah adik-adik rakamkan video adik-adik sedang membaca Al-Quran surah An-Nur ayat 21 sehingga 26. Kemudian minta ayah ataupun ibu adik-adik uploadkan video tersebut dalam Facebook personal masing-masing. Kemudian jangan lupa hashtagkan Kafah di Hijrah supaya Ustaz dapat semak bacaan adik-adik. Sekian daripada Ustaz. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada Ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمثنا. كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا. ربنا
المصطفى